والمؤمنين والمؤمنات شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya marilah kita memanjatkan syukur. Kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnia serta inayah daripadanya. Dapat lagi kita bertemu pada malam yang mulia ini di tempat rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini. Moga-moga kita diberkati dan dirahmati sekaliannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Tuan Pengurusi, Barisan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siap, para asatizah, tuan-tuan guru, alim ulama, seterusnya muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah malam ni kita sambung bacaan kitab tauhid kita. Kita masih lagi berada pada bab huraian menyatakan hukum adat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fid darain amin. Kata musannif rahimahullahu taala, tanbihun. Bermula mengetahui hukum adat itu suatu perkara yang baik dan bagus kerana orang yang tiada mengetahui akan dia, yakni akan hukum adat itu, terkadangnya jadi fasik, seperti mengata seseorang dengan wajib adat itu dengan wajib akad. Misalnya, seseorang yang memotongkan suatu tali dengan pisau yang tajam, tiba-tiba tidak putus tali itu, lalu ia kata tak terima akal tali itu tidak putus. Dan seorang pula membakar akan kayu yang kering, tiba-tiba didapatinya kayu itu tidak hangus, lalu berkata ia tak terima akal kayu itu tidak hangus. Maka adalah orang yang berkata seperti ini jahil dengan hukum adat. Jadi hadirin mati Allah Subhanahu wa taala. Jadi musannif kata tanbihun, satu peringatan. Bermula mengetahui hukum adat itu suatu perkara yang baik. Jadi kita dah bahas dah, kita dah bincang dah, kita dah faham dah tentang apa yang disebut dengan hukum
adat. Hukum ada 3, hukum syarak, hukum adat, hukum akal. Hukum syarak, hukum yang ditentukan oleh syari'. Siapa syari'? Allah dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu hukum syarak dia panggil. Jadi siapa yang menentukan kepada siapa yang menghukumkan perkara tersebut adalah Allah dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu dia panggil hukum syarak, hukum ataupun ketetapan yang ditentukan oleh Allah, yang ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah itu dia panggil syari' yang hakiki, Rasul sallallahu alaihi wasallam dia panggil syari' yang majazi. Sembahyang kita kata. Sembahyang, siapa yang tentu kata sembahyang itu wajib sehari 5 waktu. Sehari semalam itu 5 waktu. Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh. Siapa yang menentu tu? Siapa yang menghukum atau menentu kata sembahyang itu 5 waktu sehari semalam? Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Allah, makna kata hakikat dia daripada Allah, tapi yang menyampaikan bagi tahu dekat kita siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menerima wahyu ataupun menerima perintah untuk melakukan sembahyang 5 waktu sehari semalam, langsung Nabi SAW menerimanya daripada Allah Subhanahu wa taala, yang ma'ruf, yang maklum kita tahu ketika mana peristiwa Isra wal Mi'raj. Peristiwa Isra dan Mi'raj salah satunya sebab tu kenapa Allah Subhanahu wa taala nak bagi ataupun nak hadiahkan kepada Nabi dan umat Nabi SAW untuk melakukan sembahyang 5 waktu sehari semalam. Cerita tu semua pakat kita tahu dah lah. Dia tak perlu lagi kita panjang lebarkan tentang kisah tersebut. Cuma nak katanya itu sembahyang itu adalah hukum syarak. Perintah sembahyang itu wajib. Siapa kata wajib sembahyang zuhur? Allah Subhanahu taala. Jadi hukum wajib tersebut adalah wajib pada syarak, iaitu Allah yang menentukan dan Rasul SAW yang menentukan. Sebab apa kita bilang zuhur dulu, tak bilang subuh? Sedangkan sehari itu dimula dengan subuh. Dan awal pagi mula dengan subuh, baru zuhur. Sebab sembahyang yang pertama kali diadakan ataupun yang dilakukan oleh Nabi adalah sembahyang zuhur. Sembahyang zuhur tuan adalah sembahyang yang pertama kali Nabi SAW sembahyang. Padahal Nabi SAW sampai ke turun daripada peristiwa Isra Mi'raj. Isra tu apa Isra? Isra perjalanan kan. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Subhanalladzi, maha suci Allah yang barakna hawlahu. Subhanalladzi asra bi 'abdihi, maha suci Allah yang memperjalankan bi 'abdihi, hamba-Nya. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asra daripada Isra. Isra daripada asra, masdar dia panggil. Isra tu perjalanan daripada mana? Daripada Mekah sampai ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis sekarang yang duduk di Palestin tu. Kita tengok masjid Baitul Maqdis. Masjid apa nama? Masjid Aqsa. Masjid Aqsa di Baitul Maqdis. Sampai daripada perjalanan Mekah pergi ke Palestin, ataupun waktu tu dia panggil Baitul Maqdis. Syam lah, dia masuk dalam kategori Syam lagi kan. Dulu zaman dulu dia panggil, bila sebut Syam, Syam ni adalah satu tempat yang luas. Kalau tengok peta sekarang, Syam itu merangkumi beberapa negara, bukan Syria saja. Damsyik bukan Syam tu makna Syria saja. Dia masuk Palestin, masuk sekali Jordan, masuk sekali Syria. Itu dia panggil Syam. Zaman dulu Syam, zaman dulu. Zaman sekarang boleh sebut Syam, Syria lah. Syria. Bila di Syam maksudnya Syria.
Itu Isra, Mi'raj, perjalanan Nabi daripada Baitul Maqdis tersebut naik ke langit dunia. Perjalanan Nabi naik itu dia panggil Mi'raj. Mi'raj itu Nabi Isra dan Mi'raj terjadinya pada satu malam sahaja. Satu malam. Bayangkan tuan-tuan, dari Mekah nak ke Palestin sekarang naik flight berapa jam? Berapa jam tu naik flight tu? Mungkin 2-3 jam juga. Kita kata lah 2 jam 3 jam juga. Jauh juga dari Mekah nak ke Palestin tu. Mungkin 2 atau 3 jam naik flight. Itu naik flight zaman dulu, zaman Nabi tu, dia orang pergi ke Syam waktu tu naik unta. Paling kurang mengambil masa sebulan. Sebulan paling kurang. Sebulan nak pergi, nak balik pula sebulan, 2 bulan. Tapi Nabi SAW pergi satu malam, pergi dan balik. Nabi pergi lepas Isyak, balik sebelum subuh tu dah balik dah. Sampai dah di Madinah. Sampai dah. Itu nak kata karamah yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini akan rentetan ni akan masuk juga bab yang kita nak bicara ni, iaitu pada hukum adat mustahil. Sebab adatnya, kebiasaannya orang pergi waktu tu sebulan, balik sebulan, 2 bulan pergi balik. U-turn balik 2 bulan. Tapi Nabi SAW pergi satu malam, pergi dan balik satu malam je. Berapa jam itu? Lepas Isyak kita kata pergi 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jam saja. 6-7 jam saja pergi dan balik. Berbanding waktu tu pergi balik, sebenarnya masa yang sepatutnya pada zaman tersebut 2 bulan. Maka itu kita kata pada hukum adatnya mustahil. Tapi pada hukum akal tak mustahil. Sebab apa? Allah Ta'ala nak memperjalankan hamba-Nya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada satu malam, bahkan pada satu detik sekalipun, satu saat, boleh dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkara yang mencari adat sebahagian daripada mukjizat yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disampaikan Nabi dah balik subuh tu, bila balik walaupun dah dapat dah perintah semayang, tapi tak boleh semayang lagi. Sebab apa? Belum ada cara nak sembahyang, tak ada ilmu lagi tentang sembahyang ni. Allah Ta'ala bagi sembahyang, perintah sembahyang, ambil dah perintah sembahyang, balik dah, tapi tak tahu lagi bagaimana nak sembahyang. Allah Ta'ala tak ajarkan lagi nak sembahyang ni. Sembahyang waktu tu ada dah zaman sembahyang agama Hanif, dia panggil agama Nabi Ibrahim, tinggalan agama Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam, syariat Nabi Ibrahim. Tapi yang syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak sama sembahyang dia. Tak sama. Maka tak sembahyang lagi lah sembahyang subuh tersebut, pagi tersebut. Lepas tu barulah datangnya Jibril alaihissalam mengajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana nak sembahyang. Sebab tu waktu zuhur baru ada ilmu untuk sembahyang. Maka zuhurlah menjadi solat yang pertama sekali di dalam Islam, di dalam syariat Islam, di dalam agama Islam, yang Nabi kita kerjakan, yang Nabi kita melakukan. Itu sembahyang zuhur. Itu betul lagi kita kata fikir pun zuhur. Kenapa letak zuhur dulu? Subuhlah sekali. Padahal sehari itu subuh dulu kan. Mula dengan subuh, kita bangun tidur, mula subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak dah sekali. Tapi tak dimulakan zuhur, sebab diambil kirakan sembahyang yang pertama sekali yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah sembahyang zuhur. Baik tuan-tuan, sebab tu kita nak kata hukum adat ini boleh apa? Boleh dilawan hukum adat tersebut. Maksudnya walaupun pada adat mustahil, tapi pada hukum akal harus sahaja. Kita sebut dah, wajib pada adat, harus pada adat, mustahil pada adat adalah harus pada hukum akal. Pada hukum adat, mustahil waktu tu nak pergi ke tempat yang jauh dalam waktu yang sekejap. Tapi kerana Allah Subhanahu Wa Taala izinkan dengan kekuasaan Allah, pada hukum akal ni kita kata tak ada apa yang mustahil pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi Allah Taala nak memperjalankan hamba-Nya tu sebahagian daripada takluk sifat kudrat.
Sifat iradat nanti yang kita akan jumpa nanti, kudrat dan iradat akan bertakluk, menyangkut keduanya kepada perkara yang mungkinat ataupun jaizat. Sebahagian daripada perkara yang harus, maka boleh bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak mustahil. Tapi kalau menyangkut perkara yang mustahil, itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menyangkut sifat kudrat, untuk bertakluk sifat kudrat dan bertakluk sifat iradat Allah Subhanahu wa taala. Macam mana tuan-tuan? Contoh saya bagi contoh. Okey, kalau ada orang tanya dekat kita, Allah Subhanahu wa taala ni maka Maha Kuasa? Ya, Maha Kuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Taala ke atas tiap sesuatu qadir, berkuasa. Baik, aku nak tanya, dia kata. Ada orang datang tanya kat kita. Kalau kata Allah Taala berkuasa kan, kita takdir katalah boleh tak Allah Taala nak cipta ibu dan bapa bagi anak? Boleh tak kalau orang tanya kat kita macam tu? Allah Taala boleh tak cipta anak dia? Allah Taala boleh tak cipta ibu dan ayah baginya? Allah Taala boleh tak jadikan isteri dia? Kita nak jawab macam mana tu? Dan kita kata Allah Taala kulli syai' qadir. Ke atas sesuatu qadir, semua perkara itu qadir. Kuasa, berkuasa. Kita nak jawab mana? Kalau kita tak belajar betul-betul ataupun kita tak faham betul-betul dalam ilmu tauhid, kita akan kata boleh kot. Allah Ta'ala boleh buat segalanya. Boleh kot kalau Allah Ta'ala nak buat ayah dia. Boleh kita kata. Allah Ta'ala nak cipta anak. Boleh kot kita kata. Allah Ta'ala nak ciptakan isterinya. Boleh kot. Sebab kita tak faham kata apa? Semua perkara Allah Ta'ala boleh buat. Jawapannya kita kena jawab apa? Mustahil Allah Ta'ala ciptakan ayah, ciptakan sekutu baginya, ciptakan isterinya, ciptakan anaknya dan segala-gala yang bersangkutan dengan perkara tersebut. Kita jawab kat dia apa? Mustahil. Kenapa? Kerana sifat qudrat, kuasa, sifat iradat, kehendak tidak menyangkut dengan perkara yang mustahil. Tidak bertakluk, istilah bahasa tauhid dia panggil, tidak bertakluk kepada perkara yang mustahil. Okey, kita tengok balik. Ayah dan ibu bagi Tuhan, bagi Allah tu masuk dalam perkara mustahil ke perkara yang harus? Mustahil. Anak bagi Tuhan itu masuk perkara-perkara apa? Mustahil. Maka kudrat dan iradat, Allah Ta'ala nak ciptakan sesuatu dengan kudrat, nak menentu bagi ada sesuatu tersebut dengan iradat. Maka kudrat dan iradat tak menyangkut kepada perkara yang mustahil, hanya menyangkut kudrat dan iradat pada perkara yang mungkin ataupun yang harus, yang jaiz saja. Maka bila kalau lah ada orang datang tanya kat kita, kita jawab macam tu. Mustahil Allah Ta'ala nak ciptakan isteri, anak, ayah dan ibu Allah Ta'ala. Sebab apa? Perkara tersebut mustahil. Maka sifat kudrat, sifat iradah Allah tidak menyangkut kepada perkara yang mustahil. Adakah itu menunjukkan Allah Ta'ala lemah? Tak. Bukan menunjukkan Allah Ta'ala lemah. Kalau Allah Ta'ala tak boleh buat anak, tak boleh ciptakan ibu, maka Allah Ta'ala lemah. Tak, itu bukan lemah. Kerana bukan tugas bagi sifat kudrat. Itu kita faham tuan-tuan. Kadang kalau kita tak betul-betul tamakun ataupun kita tak betul-betul faham dengan sebetulnya akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah ni, maka kadang kita akan jawab boleh je kot. Sebab apa? Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sebab tu tuan-tuan, kita kalau baca Quran ni, kita di samping kita tahu terjemahan, mentadabburkan makna ayat, tapi kita kena, di samping itu kita juga kena faham dalam Al-Quran dia ada makna yang tersurat dan tersirat. Bahasa mudah, bahasa Melayu kita kata dalam Quran ada makna tersurat, ada makna tersirat. Ada mantuk, ada mafhum bahasa Arab dia. Tersurat yang tertulis, tersirat yang disebalik. Jadi apa makna innallaha ala kulli syai'? Allah Ta'ala ke atas tiap sesuatu. Adakah tiap sesuatu itu semua? Kalau tidak. Kalau kita baca dalam tafsir, ulama tafsir memasukkan, memaknakan atau mentafsirkan ayat itu apa? Innallaha ala kulli syai'in ay syai'in mumkinin. Tiap sesuatu maksudnya tiap sesuatu yang mungkin, yakni yang harus,
sahaja qadir, Allah Ta'ala kuasa. Maka keluar daripada kata mungkin itu apa? Wajib dan juga mustahil. Ibu dan ayah bagi Allah Ta'ala itu masuk dalam mustahil, maka tak masuklah ayat tu. Itu kita dah faham. Jadi kalau kita baca terjemahan saja, memang mungkin kita akan faham secara literal ayat macam tu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Semuanya Allah ke atas tiap-tiap sesuatu ataupun segala perkara qadir. Allah Ta'ala Maha berkuasa. Semua perkara, bukan semua, mungkin sahaja perkara yang harus sahaja. Adapun perkara mustahil tidak masuk dalam ayat tersebut. Jangan tuan-tuan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu kita kena faham juga, ataupun kita mengajilah Islam, mudah kata kita kena belajar. Kalau kita, sebab tu kalau orang boleh disesat dengan Al-Quran, sebab apa? Dia baca Quran faham secara literal ayat. Bahasa kita kata bahasa baca Al-Quran faham secara literal ayat. Apa literal ayat? Faham terjemahan sahaja. Terjemahan itu bukan penafsiran. Penafsiran kita kena tengok dalam kitab tafsir. Ayat itu cerita tentang apa ataupun menafsirkan itu apa. Quran yang ada pada kita terjemahan. Bila makna terjemahan itu apa? Mengalihkan bahasa. Alihkan bahasa. Tapi makna itu kena tengok pula dalam tafsir. Sebab Al-Quran ni dia bahasa Arab. Bahasa Arab ni diturunkan dalam mukjizat, ijaz. Dia bukan hanya bahasa terjemahan bahasa saja tak. Di samping dia ada ilmu nahwu, saraf, dia ada juga ilmu balaghah. Kita kena faham juga ilmu tafsir, usul tafsir, nasikh mansukh dan sebagainya. Mantiq dan sebagainya, semua ilmu itu dia terkandung dalam Al-Quran. Kalau orang baca Quran literal saja, memang yakin dia boleh sesat. Dia boleh sesat. Contoh yang lain. Dalam Al-Quran Allah kata apa? Huriman alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairi lillahi bi. Diharamkan kepada kamu apa? Maitatu, bangkai. Haramkan kita makan bangkai. Wad-damu, darah, haram makan. Walahmul khinzir, dan daging babi. Kalau orang yang faham secara literal, yakni faham secara sebiji ayat, dia kata apa? Allah Ta'ala sebut dalam Quran yang haram itu lahmul khinzir, daging babi. Berarti bulu dia, kulit dia, perut dia, apa lagi? Kuku dia, kuku tak makan. Apa lagi? Ekor dia, telinga dia, lemak dia. Adakah itu boleh makan? Sebab Allah Ta'ala kata yang haram tu lahmun. Lahmun terjemah bahasa kita daging. Itu kata kalau kita faham terjemahan saja boleh sesat. Memang boleh sesat. Ada orang sesat dengan Al-Quran sebab dia faham Al-Quran itu dengan kepala dia sahaja. Dia faham Al-Quran dengan pahaman ni. Itu terjadinya golongan-golongan liberal tu. Golongan liberal tu sebahagiannya memahami Al-Quran dengan pahaman mereka sendiri. Sebab itulah hadis Nabi SAW, Nabi kata, man fassara ayat Al-Quran bi ru'yatihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Itu Nabi kata ancaman. Barang siapa yang menafsirkan Al-Quran